Semasa Hafiz ni baring nak buat push up, pada masa ni lah Mael ni telah menyepak telinga Hafiz. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Kes bully ni dekat Malaysia bagi aku tak dapat nak dibendung dan kes tu terlalu banyak. Kes bully ni tak kisahlah sama ada jadi dekat sekolah, dekat college ataupun universiti mahupun dekat tempat kerja. Ada yang kena bully ni sampai diorang ni mati, ada juga yang cedera je dan ada juga yang telah cacat seumur hidup. Jadi selalu yang menjadi si pembuli ni adalah senior ataupun dia lebih tua daripada mangsa. Jadi dengan pangkat yang dia ada tu, dia rasa gah dan dia boleh pijak orang bawahan dia sesuka hati. So hari ni aku nak ceritakan satu kisah yang mana seorang tentera ni kena bully di kamp tentera. So without wasting any time, let's get started. Aku akan gelarkan mangsa ni sebagai Hafiz. Hafiz ni sebenarnya baru je grad daripada Kolej Ketenteraan. Jadi pada awal September tu dia diminta untuk melaporkan diri di sebuah kamp tentera dekat Sabah. Kejadian bully ni berlaku masa Hafiz tu dalam minggu orientasi. Hafiz ni dikatakan telah dipukul ataupun lebih tepat lagi dia kena bully dengan dua orang pegawai tentera. Dan dua orang pegawai tentera ni adalah senior dekat kamp tentera tu. Jadi disebabkan diorang ni rasa diorang senior dan Hafiz tu pula junior yang baru masuk, jadi dia rasa macam seronok sikit lah boleh bully orang. Kejadian ni sebenarnya bermula pada 8 September pada tahun 1991. Pada minggu orientasi tu, Hafiz ni dikehendaki untuk berdiri dengan menggunakan sebelah kaki. Suspek pertama aku akan gelarkan sebagai Mael dan suspek yang kedua aku akan gelarkan sebagai Mat. Jadi dalam kes bully ni ada dua orang suspek, iaitu Mael dengan Mat yang bully Hafiz tadi. Mael ni pula minta Hafiz angkat tonggas dengan menggunakan kedua belah tangan. Jadi keadaan Hafiz pada masa tu dia kena berdiri sebelah kaki dan dia kena pegang tong gas yang berat tu. Korang bayangkanlah betapa beratnya tong gas tu nak pegang macam tu dengan sebelah kaki lagi. Dan kemudian Hafiz ni disuruh pegang tong gas tu selama beberapa minit. Disebabkan dia dah tak tahan nak tanggung berat tong gas tu dan dia pun macam tak berapa nak stabil. Lepas tu dia kena tumbuk dekat bahagian muka dengan telinga. Hafiz bukan kena tumbuk sekali ataupun dua kali, tetapi dia kena tumbuk berkali-kali dekat bahagian muka dia. Tapi Hafiz ni tak buat apa-apa sebab mungkin dia rasa dia hormat dengan senior dia dan dia tahan je sakit tu. Pada hari yang sama, pada waktu malam, iaitu lebih kurang pada pukul 12.30 malam, turn si Mat ni pula nak cari pasal dengan Hafiz. Yang siang tadi tu Mael yang duk pukul Hafiz, tapi bila malam ni Mat ni pula nak ambil alih. Pada malam tu Mat ni ikat leher Hafiz dengan menggunakan necktie sampai menyebabkan Hafiz ni tercekik. Disebabkan Hafiz ni dah tak tahan sakit tercekik dengan tali leher tu, Hafiz ni pun menangis sambil menjerit. Kebetulan pada masa tu ada seorang pegawai tentera yang berpangkat Major sedang ronda pada masa tu. Jadi bila Major ni terdengar suara Hafiz yang minta tolong terjerit-jerit macam tu, Major ni pun cepat-cepatlah cari kat mana suara Hafiz tu. Bila sampai je dekat situ, Major ni minta kedua-dua suspek tadi, iaitu Mat dengan Mael tadi, minta maaf dengan Hafiz. Tapi sebenarnya Mat dengan Mael ni still tak puas hati. Dan kejadian bully pada malam tu bukanlah kejadian yang terakhir untuk Hafiz. Beberapa hari lepas tu, iaitu pada 11 September pada tahun 1991, dan pada masa tu tengah malam, lebih kurang pukul 11.30 malam, diorang berdua ni datang jumpa Hafiz. Lepas tu diorang minta Hafiz ni buat push up dan baring dekat lantai. Jadi Hafiz ni pun ikutlah cakap Mat dengan Mael ni, dia pun baringlah nak buat push up. Mael dengan biadabnya, dia telah menendang telinga Hafiz semasa Hafiz ni sedang buat push up. Hafiz yang masa tu tengah baring dekat lantai terus lari daripada situ sekuat hati. Korang bayangkanlah macam mana rasa sakitnya telinga ni kena tendang dengan orang. Rasa dia macam mesti ngilu gila. Dan of course lah tentera ni bukan pakai slipper, diorang mesti pakai boot diorang yang keras tu kan. Lepas tu sepak telinga. Sakitnya. Jadi Hafiz ni pun berlarilah sekuat hati untuk mendapatkan pertolongan. Tapi diorang berdua ni, suspek tadi tu, iaitu Mael dengan Mat tu, tak tengok je Hafiz tu lari macam tu je. Tak, dia tak biarkan.
Diorang berdua ni kejar Hafiz tu. Hafiz ni lagilah bertambah kalut melarikan diri sambil terjerit meminta tolong. Dia berlari terlalu laju sampailah dia terjatuh terbaring di depan bilik VIP di dalam camp tu. Masa Hafiz ni terbaring, dia still lagi duk menjerit minta tolong dan berharap ada seseorang yang datang tolong dia. Jeritan Hafiz pada malam tu didengari oleh seorang VIP yang kebetulan pada masa tu turn VIP tu kena ronda. VIP ni pula seorang pegawai daripada kementerian yang berpangkat Lieutenant Colonel. Jadi bila Lieutenant Colonel tu nampak Hafiz terbaring kat depan pintu bilik tu, dia pun datang dekat Hafiz. Dan pada masa tu juga adalah dua orang tadi, Mat dengan Mael tu. Lepas tu pegawai tu pun datang dekat dengan Mat dengan Mael dan dia cakap, tak payah bagi tahu saya dah tahu apa yang jadi. Kemudian kes ni telah dibawa ke mahkamah tentera dan kedua-dua suspek tadi dituduh melakukan kekasaran. Tapi selepas perbicaraan dan kemudiannya mahkamah tentera memutuskan yang diorang suspek ni tak bersalah dan diorang telah dibebaskan. Manakala Hafiz pula rasa tak puas hati dengan keputusan mahkamah tentera. Sebabnya Mat dengan Mael ni dibebaskan macam tu, sedangkan dia punya nasib tu macam tak terbela. Dan kemudiannya Hafiz ni telah berhenti kerja menjadi seorang tentera pada 2 November 1993 setelah 3 tahun dari hari kejadian. Disebabkan Hafiz ni still lagi menyimpan rasa tak puas hati dengan keputusan mahkamah tentera, jadi Hafiz ni decide lah untuk hire Karpa Singh, iaitu seorang peguam yang sangat berkaliber dan hebat ketika beraksi di mahkamah. Sebenarnya sejak dari hari kejadian yang mana Hafiz ni kena buli, Hafiz ni disahkan mengalami masalah pendengaran sebelah kiri. Jadi maksudnya telinga belah kiri Hafiz tu tak berapa nak dengar. Kesan kena sepak dengan suspek tadi. Kemudian kes ni telah dibawa pula ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. So bermulalah persidangan kes ni dekat Mahkamah Kuala Lumpur. Masa dalam perbicaraan, lawyer kedua-dua suspek ni cakap Hafiz ada masalah pendengaran tu bukan disebabkan kesan daripada kena buli, tetapi hujah daripada lawyer suspek tu ditolak oleh mahkamah. Kemudian mahkamah telah menetapkan yang Mat dengan Mael ni kena bayar ganti rugi sebanyak RM68,000 Malaysia kepada Hafiz. Disebabkan perbuatan biadab diorang tu, Hafiz ni kena tanggung penderitaan sepanjang hayat dia yang mana telinga dia tak boleh dengar. Dan disebabkan kes buli tu jugalah Hafiz ni cacat pendengaran sebelah kiri buat selama-lamanya. So kesimpulan kat sini secara peribadilah, disebabkan pegawai atasan tentera tu tutup mata, dua suspek ni terlepas macam tu je daripada kena hukuman mahkamah tentera. Jadi yang teraniayanya mangsa tadilah. Disebabkan buli tu telinga dia dah rosak dan dia terpaksa keluar menjadi tentera. Manakala diorang suspek tadi boleh kerja macam biasa dekat dalam camp tu. Lepas kes ni dah masuk ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, barulah Hafiz ni boleh menang. Itu pun diorang berdua tu kena bayar ganti rugi je dekat dia. Bagi aku sangat-sangat tak adil lah buat Hafiz, sebab diorang tadi boleh terlepas sedangkan dia menderita. Okay guys, aku harap cerita pada kali ni boleh bagi pengajaran dekat kita. Dan ya, bagi aku budaya buli tu sebenarnya satu benda yang sangat-sangat negatif dan tak elok. Dan aku rasa korang takkan dapat apa pun bila korang buli orang. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan cerita ni. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share video ni. Dan korang boleh juga follow aku dekat Twitter dan juga IG. Link ada dekat description box, just klik dekat situ. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.